Dan kemuncak yang saya pernah, saya sendiri mata kepala saya tengok, ada orang komen dekat Facebook hamba Allah tu, dia kata apa? Saya rasa dialah orang terbaik selepas Nabi. Sayangkan seseorang terlalu cinta terhadap dia, sama ada keilmuan dia, sama ada baiknya dia, soleh ke, payah nak dapat orang macam dia. Okey, tapi kau janganlah melampau sangat sayangkan dia. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, ya ayuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Nabi kata, hei sekalian manusia, jaga-jagalah diri kamu ni daripada melampau-lampau dalam beragama. Apa makna melampau dalam beragama? Orang dulu-dulu Nabi kata banyak musnah rosak hanya kerana dia orang ini terlalu melampau sangat dalam beragama. Salah satu daripada tanda-tanda orang tu melampau dalam beragama adalah bila dia terlalu sayang berlebih-lebihan terhadap golongan-golongan orang alim. Kalau tadi ibadah jangan melampau. Sekarang ni orang alim sekalipun, dia ni orang alim, ilmu banyak sekalipun, kita jangan terlalu over sayang sangat pada dia. Sampai macam tu sekali lah tuan-tuan. Tuan-tuan faham lah kau yang kita pun biasa ada orang kadang di kalangan kita pun ada macam tu. Kadang dia sayang sangat tok guru ni, cawan-cawan ni terekam ni. Terjun tokong kong minum penceramah dia, ustaz ada sikit, saya nak ambil berkat-berkat jilat habis piring-piring ni. Jangan macam tu. Dia jangan melampau sangat. Relax, dia tenang-tenang. Pasal umat dulu pernah rosak kerana perangai ni. Umat dulu pernah rosak kerana perangai ni. Dan sebenarnya apa yang saya bawakan contoh-contoh pagi ni, apa yang berlaku semasa ni. Mana yang rajin ikut perkembangan semasa ni, dia mesti tahu apa yang saya bagi tahu ni. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, dalam Quran, kalau rajin baca tengoklah dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, ila akhir al-ayat surah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, jangan kamu tinggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutama penyembahan Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq, Nasran. Cerita dia apa ni? Surah Nuh ayat 23. Dulu, orang dulu-dulu, dia orang ni ada 5 orang ulama atau 5 orang soleh yang sangat disayangi umat. Jadi sangat disayangi masyarakat. Orang kampung sayang sungguh dengan 5 tok-tok guru ni lah. Siapa tok-tok guru yang disebutkan itu? Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq, Nasran. Ini tok syekh besar semua ni, 5 yang kita sebut nama ni. Dia orang sayang sangat, dia orang sanjung sangat. Tapi sampai satu ketika, manusia kan, sampai masa meninggal. Bila tok-tok guru tu meninggal, masing-masing semua bersedih hati. Siapalah nak buat kuliah subuh perdana kita lepas ni? Siapalah kuliah duha nak buat kuliah maghrib lagi lepas ni? Manalah ilmu kita nak dapat lagi lah, tak ada lah tok-tok guru kita lagi dah. Semua bersedih hati. Mari pula suara-suara bisikan, takkan sedih saja, buatlah apa-apa sebagai kenang-kenangan. Banner-banner ceramah dia yang duk tunjuk macam ni ke apa kan? Dia tunjuk dekat banner tadi tu, kau gunting kau gunting, kau tempek sama belakang pintu, mana kamu main bola-bola semua, buang semua, kau tempek gambar dia, tengok, kau ingat, kau semangat semayang. Dan dia orang buat macam tu. Dan dia orang memang buat. Dulu tak adalah ambil gambar, mana kamera dulu. Jadi dia orang ukir lah batu, menyerupai muka-muka tiap-tiap tok-tok guru tu. Tanda tengok, teringat tok guru, semangatlah ibadah. Lama kelamaan tengok patung-patung yang muka tok-tok guru tu, dia datang satu macam. Dia bukan lagi sayang, dia bukan lagi tanda rindu. Orang Arab kata zikrayat, tanda ingat. Bukan lagi dah. Dia mari satu perangai sembah. Itulah dia sejarah awal berhala. Menghalakan ke arah itu, berhala. Itulah dia. Dia tengok bukan lagi rindu, bukan lagi tanda jadi semangat nak ibadah. Dia sujud pada patung-patung itu. Cerita awalnya dulu bermula dengan sayang sangat. Sebab itu tuan-tuan, saya wallahualam lah, tuan-tuan pernah dengar ke tak, ramai juga tok-tok guru kita yang dah pergi, yang dah meninggal. Kalau dengar balik ceramah-ceramah dia orang, ada dia orang pernah terlintas sebut di mulut,
sayang sangat pada kami pun tak payahlah gambar-gambar kami ni ditempek-tempek, tak payah. Cukuplah beramal dengan apa yang kami ajar, yang kitab-kitab kami duk bentang, duk ajar, duk ngarang tu, amalkan sudah. Gambar kami tak payah. Baik itu kalau dalam bab hukum gambar-gambar ni, itulah dia. Dia bukannya apa, dia mula memang dia kata, kami nak tengok tangan tak boleh. Kalau macam ada setengah rumah, tuan-tuan tengok dah, ada setengah gambar-gambar ulama-ulama Nusantara. Muka Tok Syekh semua berserban kan, gambar hitam putih ada kan, setengah-setengah rumah kan macam tu. Wali-wali Asia ni, wali-wali ada kan, wali Songo ke apa kan. Kalau itu sekadar tujuan pendidikan, tak apa. Macam di makmal sains sekolah kan ada rangka, patung rangka tu, kurafat tu ada tengkorak pula, apa cerita. Tujuan pendidikan tak apa, supaya anak generasi cucu kita kenal, oh ini namanya Tok Syekh apa Tok kenali, oh ini Tok Guru ni Aziz, oh ini siapa lagi Tok Guru Haji Saleh Kedah, oh kenal. Seorang-seorang oh itu biasa baca kitab ya, muka tak pernah nampak, oh ini sekadar belajar tak apa. Tapi kalau dah sampai tempek tak tentu arah, semayang subuh pukul 11 pagi, apa cerita? Subuh pukul 11 pagi, bilik penuh gambar ulama. Sama. Bukan macam tu. Ulama-ulama ni dia nak kita beramal dengan ilmu yang dia ajar, bukan suruh sayang sangat melampau ke dia. Maaf cakap tuan-tuan ya. Oh hari ni live Facebook saya kat 1000 orang pagi ni menonton. Dahsyat. Campur dengan sini lagi ramai ni. Ramai juga, rupanya ramai bangun awal pagi ni. Tak sangka kat saya ni 1000 lebih tengok ni. Tuan-tuan semua, bayangkanlah hari ni saya tak pernah sangka nak jadi macam tu. Ada, saya sebut segala ya, tapi tak sebutlah nama individu tu. Ada seorang ustaz kita ni disayangi ramai. Dia disayangi ramai. Tuan-tuan jangan salah sebut pasal dia. Mengamuk semua peminat dia. Tak apa, kita pun tak ada masalah. Baguslah tuan-tuan sayang orang baik-baik tu, dia jadi contoh generasi muda. Pakaian dia, cara dia bercakap, lembutnya tutur bicara, bagus. Masalahnya peminat fan-fan dia ni. Bukan fan ini. Fan ini boleh ejah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ini ada fan tak boleh ejah. Wah, dia punya lain macam dia punya. Dan dia tu pula kadang-kadang ada buat silap. Ustaz pun orang ada silapnya. Ketika dia silap tu, orang lain tegur. Yang tegur tu kena hentam. Cemburu, jealous. Tak boleh jadi macam ustaz tu, banyak bunyi. Kau boleh buat macam ustaz tu. Dia buat tu semua betul dan bagus, dan kita raikan dan kita sangat hargai. Tapi kalau dia salah, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Wajib kita mengingat ustaz atau ustaz. Nasihatkan dia. Macam saya kot tuan-tuan. Gambar-gambar dengan perempuan mari dekat. Ustaz, sikit. Oh, okey. Ustaz pun kadang lupa. Acik-acik tak apalah dengan anak-anak acik. Itu masalah tu. Ustaz tu pun dia lelaki. Lelaki ini itu. Kenalah nasihat. Jadi adalah suara-suara menasihatlah individu yang baik hati, yang bagus, yang pun banyak ceramah juga. Dia yang tegur tu, dia kena marah. Sian, dia kena marah. Dituduhnya cemburu, dituduhnya dia ni sakit hati dengan tak ada. Dan kemuncak yang saya sendiri mata kepala saya tengok, ada orang komen dekat Facebook hamba Allah tu. Dia kata apa? Saya rasa dialah orang terbaik selepas Nabi. Tuan-tuan rasa benda ni mustahil tak? Mustahil apa saya tengok sendiri dalam Facebook. Dan komen dia yang mengatakan saya rasa dia ini orang terbaik selepas Rasulullah SAW, mendapat hampir 200 like. Maknanya yang menyetujui cakap orang tu. Agak-agak lah. Ini maknanya dia melampau sangat, fanatik sangat. Janganlah macam tu. Tuan-tuan pun kenal orang yang saya sebut ni, saya pun kenal, dan kita pun akui dia memang baik. Tapi kalaulah dia ada buat benda yang mungkin tak kena, terlanjur sana sini, tak apa, kita nasihatkan dia dan kita perbaiki dia. Itu saja. Kena hari lain kita salah, dia nasihat kita, settle lah.
Jangan sampai kalau dia kita, jangan. Inilah maksud asabiyah. Yang orang kata taksub. Apa makna taksub? Taksub ni maknanya ayyu'ina ar-rajul ala qaumihi bizulmi. Kita tolong orang tu, backup orang tu ketika dia dalam zalim. Dia buat benda zalim, buat benda tak betul, tapi kita backup dia. Itulah fanatik. Bukan fanatik tu maknanya menjerit tak tentu arah, kadang alah minat lah mana-mana. Bukan. Sanggup datang jauh-jauh tu kan fanatik. Fanatik ni orang tu buat salah, kita backup dia. Tu imam kita bagus, alhamdulillah. Tapi tiba-tiba dia semayang sekali kentut. Dan kentutan dia itu didengari segenap Bukit Larang ni dengar. Memang dengar tu kan. Pau, gemar dia tu memang gemar takbir lah, memang kuat lah. Memang gemar takbir menyusuk pagi hari lah, memang kuat lah. So pertama jangan cakap hijau semua muka, tunggu kena swab test nanti ni. Lepas tu pula adalah 2-3 orang tegur, memang tak imam tu dah subhanallah semua tak erti ya. Apa-apa mayang semua berkat tegur, kata mam tadi kentut. Tak sempat imam tu sempat bagi kenyataan apa-apa. Mari pula orang lain. Nanti apa masalah? Tak nak bagi tu imam tadi dia kentut. Memang kami semua dengar. Kami pun dengar dia kentut. Tapi dia jadi imam dengan kita 30 tahun tau tak? Takkan dia kentut sekali pun nak kira. Tu dia. Faham tak maklum? Faham tak? Itu masalah. 30 tahun dia jadi imam kita, sekali kentut mau kira ke? Sap-sap suai mah. Apa mau kira? Satu kali mau kentut tak boleh. Dia pun angin sama macam kita lah. Ini namanya taksub. Dia dah salah-salah, yang kau backup dia kenapa? Betul tak? Inilah orang panggil apa, taksub membabi buta lah apa. Inilah dia. Kalaupun kita sayang dia macam mana, dia salah, di saat dia salah, tanda sayang, tegur dia. Maaf Ustaz duk ceramah kami selalu, kami tahu, tapi Ustaz pun ada buat salah ni, kami nak bagi tahu. Okey, dia pun berlapang dada. Oh terima kasih, masya-Allah. Allah saya kadang itulah dia. Itu. Okeylah, settle lah. Yang jadi masalahnya, yang Nabi kata rosaknya umat bila keterlaluan sangat. Baik itu tuan-tuan, kalau sayang sangat ustaz-ustaz ni, doa je lah kami semua panjang umur. Dan yang kedua, belanja makan. Cukup. Itu cadangan. Nak buat tak buat belakang cerita, tuan-tuan. Itu je. Jauh dia dengan kami ustaz. Beruang pink kan ada. Beruang pink Food Panda ada. Beli pos hantar ke rumah, kami terima insya-Allah. Insya-Allah. Allahu akbar tuan-tuan. Janganlah buat perangai fanatik melampau-lampau. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut, bila manusia ini dia keterlaluan sangat, kalau dia tak buat dalam bentuk apa tu patung ke, tengok dia terlalu teruja dengan gambar-gambar ke, dia buat lagi satu perangai. Apa perangai dia? Jundab radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW, pernah meriwayatkan, Nabi ketika lagi 5 hari nak meninggal, Nabi pernah berpesan dengan satu pesanan yang agak rare. Pesanan yang agak Nabi maknanya orang jarang-jarang dengar pesanan Nabi macam ni. Lagi 5 hari Nabi nak wafat, Nabi pesan satu pesanan yang agak lain sikit, lain bunyinya. Orang kalau nak meninggal ni, berapa hari lagi nak meninggal, pesanan-pesanan akhir dia tu bagi kita penting tu. Maknanya benda tu barangkali dia dah lama pendam, dia dah lama simpan, ujung-ujung episod hidup dia sebut. Maknanya benda tu apa? Penting lah. Nabi lagi 5 hari nak wafat, Nabi pesan, wa inna man kana qablakum kana yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid fala tattakhidul qubura masajid. Panjang hadis dia ni, saya baca sebahagian. Nabi kata akan ada di kalangan kamu nanti menjadikan kubur-kubur para nabi, kubur-kubur orang soleh sebagai tempat bersujud. Faham tak? Nabi kata apa? Akan ada nanti di kalangan kamu, maknanya Nabi tahu dah, memang akan ada perangai macam ni, menjadikan kubur-kubur para nabi, kubur-kubur orang soleh sebagai lokasi untuk dia nak bersujud, atau dia nak meminta-minta apa, kita pun tak tahu. Itulah dia lokasi sasaran dia, kubur para nabi, kubur orang soleh. Dan Nabi kata di ujung, jangan jadikan kubur itu tempat sujud pula, jangan. Allahu akbar. Jadi ya,
Jadi tak tuan-tuan? Apa tak jadinya? Hari ni orang kadang tu macam-macam niat, macam-macam tujuan. Pergilah ke mana-mana kubur-kubur yang kita pun tahu dah. Jabatan-jabatan agama tak larat dah nak ni dah. Akan ada aja tangkapan-tangkapan jenis macam tu. Lagi ditangkap, ada pula batch lain pula pergi. Belarak pergi ramai-ramai. Kubur Syekh Arif, Syekh Ismail, kubur 7 beradik, Syarifah Roziah, Syekh Yusof, Tok Janggut, Nenek Bayan, apa lagi macam-macam pergi. Keliling tu, letak pulut lah, letak benda berasak lah semua. Puak-puak tu bukannya geng-geng tak semayang. Tapi dia ada perangai yang dia tak boleh tinggal tau. Sebab benda tu barangkali pernah jadi kot. Orang kita kan macam tu. Dia buat benda tu, sebelum tu 50-50. Jadi. Jadi tu, masalah tu. Jadi. Lepas pada tu orang nasihat penceramah tak makan. Tak jadi. Dia ingat hak jadi dulu tu. Hak banyak yang tak percaya tu pasal tak jadi. Duk ngongkrong nombor-nombor minta ngomong tak jadi. Dia jadi. Itu Islam tak bagi tu. Dia melampau sangat. Pergi puja-puja kubur, memang ada lagi sampai hari ni. Kawan-kawan saya pejabat agama cerita memang ada lagi. Kita ingat zaman moden sekarang ni. Apa-apa WhatsApp je lah. Ustaz tolong doa sikit Ustaz. WhatsApp ustaz. WhatsApp dia bagi ya Ustaz. Doa Ustaz baru buka kedai baru Ustaz. Okey tak. Dia minta ke kubur tu ada lagi perangai tu sampailah ke hari ni. Nauzubillah min zalik. Tu yang kedua.